Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita sambung kitab Syama'il Muhammadiyah kita pada hadis yang ke-11 dia. Ya, hadis yang ke-11 ya. Yakni hadis yang berkaitan masih lagi dalam fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih lagi dalam fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala rajulun Al-Barra bin Azib akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla sayf, qala la bal misla al-qamar. Ada seorang lelaki bertanya kepada Barra bin Azib, adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Al-Barra menjawab, la bal misla al-qamar. Al-Barra menjawab, tidak, wajah Nabi bahkan seperti rembulan. Maksud apa tuan-tuan? Seorang lelaki tanya kepada Barra bin Azib, Rasulullah ni macam pedang kan? Pedang ni maknanya merelit lah, licin, putih, menari dah. Barra bin Azib kata lebih pada tu lagi, macam bulan, lagi cerah, lagi menjadi tumpu, lagi menjadi tumpuan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajilus sya'ri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata, berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak. Rambutnya pula ikal beralun. Kulit putih dan rambutnya ikal beralun. Kita dah ulang itulah tadi. Jabir bin Abdullah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Urida alayya anbiya'u fa iza Musa darbun min ar-rijal ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa bin Maryam fa iza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwatun Mas'ud wa ra'aitu Ibrahim fa iza aqrab man ra'aitu bihi shabahan bi sahibikum yakni nafsahu wa ra'aitu Jibril fa iza aqrab man ra'aitu bihi syabahan dihyah." Sudah diperlihatkan, Jabir bin Abdullah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Sudah diperlihatkan para nabi kepadaku. Maknanya Nabi dah tengok nabi-nabi lain. Bila? Ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj kan? Ketika Nabi sampai di Baitul Maqdis, para nabi tunggu-tunggu dah nak semayang kan? Dan menunggu Rasulullah SAW menjadi imam. Jadi Nabi dah melihat semua nabi-nabi. Begitu juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi naik daripada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Nabi tengok Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim kan? Nabi tengok. Dan Nabi kata Nabi Musa ni kelihatan seperti seorang lelaki daripada suku Shanu'ah. Suku Shanu'ah maknanya orang-orang lelaki daripada suku Shanu'ah ni mirip macam Nabi Musa alaihissalam. Macam kita lah. Kita walaupun daripada satu kaum tu, dia tak sama muka, tapi Irak ada keturunan-keturunan tu. Yang ni orang apa? Ni orang Melayu Semenanjung bukanlah sama, tapi irah-irah tu lebih kurang. Ni orang Sabah ni. Orang Sabah ni dia bukanlah sama orang Sabah tu, tapi dia punya irah tu ada. Ni orang ni apa? Yang ni orang belah Papua ni bini lain sikit. Ni orang Irian Jaya. Kalau Indonesia lagi dah belai banyak kan. Ni ada anak dawang jadi potong lah. Lombok ni orang Lombok dia lain. Koi muka budak sering tu orang Lombok. Dia irai-irai. Jadi Nabi kata, kalau Nabi Musa ni kelihatan macam keturunan Shanu'ah, orang daripada kaum Shanu'ah. Aku melihat Isa bin Maryam.
ternyata orang yang mirip sekali yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Sahabat Nabi ni ada seorang nama Urwah bin Mas'ud. Kalau hampa nak tengok Nabi Isa, hampa tengok Urwah bin Mas'ud lah. Jadi tuan-tuan cari Urwah bin Mas'ud tu apa je nak. Macam itulah Nabi Musa alaihi salam. Dan aku melihat Nabi Ibrahim lah. Ternyata seseorang yang pernah aku lihat yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim adalah sahabat kamu sendiri. Sahabat Nabi tunjuk dia. Yang muka paling mirip Sayyidina Nabi Ibrahim ni sahabat kamu ni lah. Nabi kata, Nabi tunjuk dia lah. Maknanya rupa Nabi dengan rupa Nabi Ibrahim ni tak jauh beza. Tuan nak tahu muka Nabi macam mana, tengok muka Nabi Ibrahim. Tak pernah tengok Ustaz? Tengoklah Ibrahim mana. Ya. Aku juga melihat malaikat Jibril. Yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Dihyah. Dihyah ni juga sahabat Rasulullah. Jadi muka Jibril, dia mai selalu merupa macam dengan Dihyah. Maknanya dia mai ikutlah. Malaikat ni tuan-tuan, dia mai kat kita, dia boleh mai dengan rupa apa saja. Rupa apa saja. Tambahlah malakul maut. Malaikat maut tu dia mai ikut macam mana amalan kita. Kalau tuan-tuan mau malaikat maut tu mai baik, rupa seekor tu, tuan-tuan buatlah amalan bagi baik. Itulah. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tu gedebe sangat, nak tunggu malaikat maut mai dengan muka gedebe, hang buat panggil gedebe. Ya. Buat samsim tak ketahuan Allah, dan sombong, bongkok. Kalau rasa kuat sangatlah. Sebab tu tuan-tuan, yang kata siksaan ni tak perlu tunggu siksa kubur dah. Tak perlu dah. Tak perlu tunggu siksa di padang mahsyar, siksa di hari kiamat, tak perlu dah. Cukup dengan siksa dia macam mana malaikat maut tu mai. Cukup dah. Cukup dah malaikat maut tu mai rupa macam mana. Yang tu pun dah menggerunkan hati. Cukup dah. Risau dah kita. Ada kata tuan-tuan, hidup kita selepas tu kita tahu dah. Tengok macam mana malaikat maut mai. Kalau dia mai tu mai rupa elok, maknanya tuan-tuan, saat lagi masuk kubur pun kira okey lah. Saat lagi di padang mahsyar pun okey lah. Lepas tu ketika melalui Isra' insya-Allah dan tempat kita jannah. Tengok malaikat maut mai. Tahu dah. Malaikat maut mai kat Nabi dengan rupa yang paling sega. Tu pun ketika anaknya Sayyidatina Fatimah buka pintu. Malaikat maut mai kat Nabi beza. Kat kita dia tak mai minta izin. Khususiat untuk Nabi. Malaikat maut mai ketuk pintu, bagi salam, minta izin nak masuk. Malaikat maut mai kat Nabi macam tu. Sayyidatina Fatimah tengok rupa seekor putih elok, tapi Sayyidatina Fatimah kata kat Nabi, bila aku tengok mata dia, menggetarkan hati. Getar tu bukan berkenan. Getar tu ada dua jenis. Satu getar, tengok-tengok, dua getar kenan. Tengok getar, getar tu, tengok mata tu pun takut dah. Tu kira mai rupa paling sega. Tuan-tuan bayang mai kat kita macam mana. Elok lah kita minta kan. Pada hadis yang ke-14, Sa'id Al-Jurairi berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu fifuli qala kana abyad malihan muqassara. Aku pernah melihat Rasulullah dan tidak ada seorang pun yang masih hidup di permukaan bumi ini yang pernah melihat beliau selain aku. Maksud dia apa tuan-tuan? Sang kata, bukan kata orang lain tak pernah tengok, tapi tengok sungguh-sungguh ni aku. Yang tengok sungguh-sungguh. Semua orang pernah tengok, tapi hak tengok sungguh-sungguh tu sampai dia aku boleh tak? Tengok sungguh ni tahu tengok parti, belik. Macam kita pergi tengok orang kenduri kahwin kan. Anak darah, anak perempuan nak makan, meja makan. Kita tengok itu ya. Itu ya, ada orang pergi tengok itu. Ya, ada. Aku tu tengok sungguh-sungguh. Aku tengok hidung dia macam mana, aku tengok bawah mata dia macam apa, buah kepala kaki, aku tengok sungguh. Maksudnya kita tengok orang lain tanya, macam mana apa? Nak lawa putih ya. Macam tu ya. Kalau orang tengok sungguh je nak. Oh putih, cuma tani ni, lelat dia belah ni. Mana apa? Dia tengok sungguh-sungguh. Macam saya ni. Jadi dia kata, aku mendengar tak pernah macam orang lain tengok sungguh kecuali aku.
Bila Sa'id Al-Jujuri berkata, jelaskan sifatnya kepada aku. Nah, dia tanya Tufail, habang dekat aku macam mana kata yang pernah tengok Nabi tu semua tu. Abu Tufail menjawab, beliau ni putih, tampan dan sederhana. Putih, jadi kulit Nabi tuan-tuan dalam semua riwayat kita baca tadi putih. Nabi tak ada siapa cerita kata kulit gelap, nah? Putih. Nabi ni segok dan Nabi ni sederhana. Sederhana maksud apa? Nabi tak tinggi sangat, Nabi tak rendah sangat, Nabi tak lebar sangat, Nabi tak kurus sangat. Maknanya sederhana lah Nabi. Kita semua ni dia tak sama. Kalau tinggi, kalau rendah sangat ya. Tapi Nabi ni sederhana ya. Hadis ni sahih tuan-tuan. Siapa dia? Abu Tufail. Abu Tufail adalah Amir bin Wasilah. Beliau merupakan sahabat Rasulullah yang lahir pada tahun 1 Hijrah, tahun Nabi mula hijrah tu. Beliau adalah penyokong Ali bin Abi Thalib pada zaman perselisihan dengan Muawiyah. Dan dia adalah sahabat antara sahabat yang terakhir meninggal di Madinah pada tahun 110 Hijrah. Hadis yang ke-15, hadis Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaj ash-shaniyatayn idza takallam ru'ya kan-nuri yakhruju min baini thanayah." Ada jarak yang kecil pada gigi hadapan Rasulullah. Apabila beliau berbicara, kelihatan seolah-olah ada cahaya yang memancar keluar dari antara celah-celah gigi hadapannya. Gigi Nabi itu elok, cuma di tengah-tengah gigi Nabi itu, di antara dua gigi itu ada sedikit jarak. Maknanya berpisah sikit. Dan Nabi ni kalau dia bercakap, nampak seolah-olah bukanlah cahaya, tapi nampak seolah-olah. Pasal apa? Gigi dia putih, mulut dia bersih. Itu yang bila bercakap tu nampak cahaya, syok tengok. Ni gigi kita sama naik dengan, orang kata apa kan? Dia jaga. Nabi ni yang kata Nabi ni dia jaga. Mari kita tengok tuan-tuan bab yang kedua, bab khatam. Bab khatam ni apa dia? Khatam ni bukan khatam kitab tu, tanda kenabian. Macam kita ni semua tuan-tuan ada tanda. Ada anak-anak kita kadang-kadang tanda di belakang, ada belakang kepala, ada di paha, tanda betul-betul jadi tanda lah. Yang Nabi pun ada khataman nubuwah, tanda-tanda seorang Nabi, dan tanda tu duduk di belakang badan Rasulullah. Tanda kata dia seorang Nabi tu ada di belakang badan dia, bukan di belakang kaki, bukan di belakang apa, di belakang badan dia. Sa'id bin Yazid berkata, kita nak baca ni lah, di mana lah. Makcikku mengajak aku bertemu dengan Rasulullah. Kemudian makcikku berkata, makcik kepada Sa'id bin Yazid, ajak dia berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian makcik dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku, yakni Sa'id bin Yazid lah, sedang sakit. Mak menekan kepada Sa'id, bawa Sa'id pergi jumpa Rasulullah. Waktu itu Sa'id sakit. Dia habaq kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, anak menekan aku ni sakit. Rasulullah mengusap kepalaku. Rasulullah pegang kepala Sa'id bin Yazid tadi, lalu Nabi mendoakan keberkatan untukku. Sesudah itu Nabi mengambil wuduk, dan aku minum air bekas wuduknya, lalu